الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Jalla Jalaluhu Dzikruh. InsyaAllah sambungan Minhajul Abidin, jalan-jalan para abid. Kita insyaAllah 62 65 sambungan 65. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian Minhajul Abidin, jalan-jalan para abid, mengenai taubat. Mengenai taubat. Perenggan bawah tu, perenggan yang ketiga, muka surat 65. Bahawa Nabi Adam alaihissalam sebagaimana yang diriwayatkan telah menangis sehingga 200 tahun kerana menyesal atas ketelanjuran dosa, sehinggalah Allah Ta'ala menerima taubatnya dan telah mengampunkan dosanya yang hanya cuma satu kesalahan sahaja. Nabi Adam alaihissalam menangis sehingga 200 tahun. Tangisan Adam alaihissalam itu 200 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Allah Adam dan telah mengampunkan dosanya yang hanya cuma satu kesalahan saja. Berapa tahun taubat Nabi Allah Adam? 200 tahun taubat. Allah Rabbi, 200 tahun akan taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. 200 tahun. Ni apa tu? Dua ada suara. Tengah. Boleh? Boleh. Kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi dan pilihannya dengan sebab hanya satu dosa saja. Kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabinya dan pilihannya dengan sebab hanya satu dosa sahaja. Boleh tak? Ada maintenance. Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka akan Adam dengan satu dosa saja. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam buat salah satu Tapi nak cakap salah macam mana, itu adalah aturan, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Adam alaihissalam tak usik khuldi itu, maka tidaklah kita ada atas muka bumi. Suara cuan suara 1 2. Ustaz ulang balik Kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi dan pilihannya dengan sebab hanya satu dosa sahaja. Maka betapa gerangan murkanya
terhadap orang lain yang bukan Nabi yang melakukan noda-noda dosa yang tidak terhitung banyaknya. Sedangkan Nabi Adam AS ini orang yang benar-benar taubat dengan sepenuh harap mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah Ta'ala kepada kekasihnya. Bagaimana kita pula tuan-tuan sekalian yang tak ada title Nabi, yang tak ada title sahabat, yang tak ada title siddiqin, yang tak ada title akan mujahidin, tak ada title itu. Kalau kita buat salah, buat dosa akan Allah Ta'ala, apa yang terjadi pada diri kita? Jadi ulama suruh kita fikir, kalau kita buat salah, apa yang terjadi pada diri kita? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang akan kita dapat jikalau Allah Subhanahu wa taala murka akan hamba-Nya yang macam kita ni, yang tak ada title apa-apa? Maka bagaimana gerangan terhadap orang yang berterusan melakukan aneka dosa bagi menyeleweng dari jalan Allah yang benar? Sesungguhnya amat baik sekali mereka yang mendendangkan syair, yakhafu ala nafsihi man yatubu wa kaifa tara hala man la yatubu. Orang yang bertaubat merasa bimbang terhadap dirinya sendiri mungkin menerima akibat, maka bagaimana hal gerangannya orang yang tidak mahu bertaubat. Jadi satu syair yang telah berbunyi, orang yang bertaubat merasa bimbang terhadap dirinya sehingga mungkin menerima akibat azab Allah, maka bagaimana hal gerangan orang yang tidak mahu bertaubat? Macam mana keadaan orang yang tidak mahu bertaubat, yang tidak mahu menginsafi akan kesalahan-kesalahan yang dulu? Bahkan ayat daripada sebelum ni, tanda kita lesu bab agama, kita jadi lesu, kita jadi malas. Sebab tuan-tuan sekalian, dosa banyak kita buat yang dulu-dulu tidak terampun. Jadi apa gerangannya orang yang tidak mahu bertaubat kepada Allah Ta'ala? Kita nak panggil apa orang yang macam ni? Buat dosa lepas tu tidak mahu bertaubat, buat salah tidak mahu bertaubat. Kita nak panggil apa orang ni? Gerangan ini kita nak panggil apa? Kalau orang buat dosa, dia taubat, orang yang bertaubat. Jadi orang yang buat dosa tapi tidak mahu bertaubat, apakah gerangan? Apakah gerangan kita nak panggil pada orang ni? Orang yang macam ni. Maka jika anda sudah bertaubat, kemudian anda melanggar taubat dan akan kembali kepada melakukan dosa buat kali keduanya, maka kembalilah segera bertaubat serta katakanlah bagi diri anda. Jadi kalau kita taubat ni, Ustaz ulang balik syarat-syarat taubat, kita kena sesal apa yang kita buat. Lepas tu kita tidak was-was dengan taubat, baru dikira taubat. Kalau kita buat balik akan kesalahan yang sama, kita taubat balik. Jadi kita tak jadi was-was dengan taubat. Janji jangan was-was kepada taubat. Kalau was-was dengan taubat, dia takkan jadi taubat, dia meninggalkan seketika bondo yang salah. Dia takkan jadi taubat. Kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang bertaubat akan kesalahan-kesalahan yang lampau. Jadi kalau kita taubat, kita buat balik, taubat buat balik, itu adalah ketentuan qada dan qadar Allah Ta'ala. Memang kita ni kena selalu bertaubat. Memang kita ni selalu kita nak ingat balik akan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Jangan takut untuk bertaubat. Jangan takut untuk bertaubat. Jangan kau hati benar untuk bertaubat. Mudah-mudahan kali ini aku mati sebelum sempat kembali berdosa semula. Dan begitulah seterusnya anda bertaubat buat kali ketiga dan keempat. Sebagaimana anda menjadikan dosa dan mengulangi lagi perbuatan dosa itu sebagai suatu pekerjaan, maka jadikanlah taubat dan mengulanginya berkali-kali sebagai satu pekerjaan pula. Mana kita ni tak putih-putih untuk bertaubat, meminta ampun akan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingatkan tuan-tuan sekalian kita terlepas, ataupun jangan kita putus harapan. Kadang-kadang berulang buang buat dosa ni kita putus harapan. Kita tak ada peluang dah, latihlah saya bertaubat, buat balik. Itu adalah bisikan syaitan. Jadi teruskan bertaubat, teruskan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah dengan orang, kita kena maafkan diri kita. Kalau kita tidak maafkan diri kita, kita akan jadi pendendam kepada diri sendiri.
Kita tak boleh nak dendam pada diri sendiri, sebab diri kita ni milik Allah Ta'ala. Kalau kita berdendam dengan diri sendiri, itu yang kadang-kadang dia akan bunuh diri. Itu yang kadang-kadang dia putus harapan dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi jangan berdendam dengan diri. Kalau berdendam dengan diri, kita rasa bersalah sangat atas apa yang kita buat, itu bagus. Tapi yang jadi tak bagus, kita jadi orang yang putus harapan dengan rahmat Allah Ta'ala. Cakap kita ni dah ada harapan, dosa banyak, memang ahli neraka betul-betul dia ni, memang tak guna. Rasa bersalah akan dosa yang kita buat, maksiat kita buat, itu benda yang baik. Tapi dia akan jadi yang lebih menjangkau akan benda tu jikalau kita menyalahkan diri dan tidak maafkan diri kita. Kita kena maafkan diri kita dulu. Barulah tuan-tuan sekalian mudah untuk kita kecapi jalan untuk bertaubat. Ramai orang tidak mahu maafkan diri. Ada buat salah dengan anak, buat salah dengan isteri, buat salah dengan masyarakat, buat salah dengan kawan. Maafkan diri ni. Kalau kita tak maafkan diri ni, macam mana diri ni nak kembali kepada Allah Ta'ala? Maafkan diri, beri peluang diri ni untuk bertaubat. Kita sekat akan peluang itu, maka macam mana kita nak dikategorikan sebagai orang-orang yang bertaubat. Jadi teruskan taubat, teruskan taubat, teruskan taubat. Tapi jangan ambil kesempatan ataupun nanti dan taubat. Itu lain cerita. Ini kita ni tuan-tuan sekalian tidak putus-putus dengan taubat. Buat salah taubat, buat salah taubat. Itulah pekerjaan kita. Nah, kerja kita taubat akan Allah Ta'ala. Nah, kesalahan-kesalahan yang kita buat. Sebenarnya bab tasawuf ni, dia boleh rawat psikiatrik. Bab jiwa ni sebenarnya tasawuf ni. Tasawuf ni tuan-tuan sekalian memang ubat penyakit jiwa. Memang ubat penyakit jiwa. Kalau kita dapat kawal benda ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah Allah Ta'ala akan buka jalan. Jadi psikiatrik ni tuan-tuan sekalian, kalau kita main dengan tasawuf, insya-Allah dia akan sembuh. Memang cantik. Sebab masalah dengan jiwa kita, masalah keyakinan kita, masalah kekuatan kita. Nah, jadi dengan izin Allah kita pun faham benda ni. Ini adalah ketentuan Allah Ta'ala. Maafkan diri kita, jangan jadi pendendam. Ada satu tahap tadi ustaz bagi kuliah dekat satu masjid. Ni kuliah duha. Omak-omak kita datang. Bukan omak-omak kita, maknanya perempuan datang. Omak-omak tuan-tuan bukan ni perempuan, isteri-isteri lah datang. Perempuan gaji datang kelas duha. Laki ada 5-6 orang kot, sibuk berkojo kan. Memang kita dalam akal kita duha ni kelas perempuan. Sebenarnya tidak. Duha ni kelas perempuan. Nah, kita akal lelaki duha perempuan. Kita maghrib kan. Maghrib kadang-kadang ada perempuan datang. Jadi penuh perempuan tadi dekat satu masjid ni. Jadi betul ustaz, saya dah maafkan kesalahan orang tu, tapi saya tak boleh nak lupa salah dia terhadap saya. Dia nak maafkan kesalahan orang, tapi dia tak boleh lupa. Jadi atakah itu satu dendam ustaz cakap itu satu fitrah. Orang buat salah dengan kita. Dah, orang buat salah dengan kita. Kita maafkan dosa dia, nak maaf kesalahan, tapi kita ingat balik apa yang dia buat ke kita tu. Macam kita terluka lah, kono pisau. Macam mana parut ustaz? Ni ni kono sikit dia, kono suruh kerja, kono bunuh ni. Lepas tu tuan-tuan sekalian, dia tak hilang macam tu, dah ada parut kat sini. Jadi parut itulah yang kadang-kadang tak boleh nak hilang. Bahkan Rasulullah SAW waktu Fatah Mekah, Wahsy dan Hindun masuk Islam waktu Fatah Mekah. Wahsy berkata, "Ya Rasulullah, pandanglah wajahku ya Rasulullah, ya Rasulullah, pandanglah wajahku ya Rasulullah." Wahsy kan dia jadi upahan Hindun untuk melembing Sayyidina Hamzah. Lepas tu Hindun pula robek-robek dada Hamzah, keluarkan hati, mamah pula hati. Allah Rabbi. Jadi Rasulullah itu, wahai Wahsy, aku ampunkan kesalahan kamu, tapi aku teringat peristiwa itu. Jadi itu yang kadang-kadang kita rasa kita bersalah, kita tak boleh nak lupa akan salah orang kepada kita. Itu fitrah. Kadang-kadang kita rasa tertekan dengan benda tu. Orang buat salah kita maafkan kesalahan orang, tapi kita tak boleh lupakan apa yang dia buat. Itu fitrah. Nak hilangkan parut ni bukan senang. Kalau ikan parut, kita kena letak lotion lah, banyak benda kita kena letak. Bahkan kadang-kadang tak hilang parut itu, sampai ke mati parut tu tak hilang. Kalau sikit parut mungkin hilang, kalau taubat parut nak hilang macam mana? Kalau luka itu dalam, nak hilang macam mana? Jadi benda itu firah. Yang kadang-kadang tuan-tuan sekalian, benda itu yang menjadikan kita ni putus harapan, yang menjadikan kita jadi serabut. Kita tak boleh nak handle benda ni.
Apabila kita memahami perkara ini yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, kalau kita faham, insya-Allah kita boleh selesaikan. Tenang hati kita. Kita lagi kita buat salah, kan kita jadi serabut. Kojak-kojak kita buat salah. Kojak-kojak kita buat salah. Lepas itu berulang. Jadi masya-Allah tuan-tuan sekalian, kita jangan putus dengan rahmat Allah taala. Kita ni ada Allah. Berulang bila kita taubat balik, berulang taubat balik. Macam itulah sampai mati. Tuan-tuan sekalian. Kita tak nak benda tu berulang. Tetapi kalau terjadi, macam mana kita nak handle benda ni? Itu buat tasawuf ni tuan-tuan sekalian, dia banyak main dengan jiwa gitu. Jiwa ni payah lagi tuan-tuan sekalian. Apabila kita tidak rawat, sampai satu tahap kita tak rawat, dia akan jadi gila, dia akan jadi mereng, dia akan jadi sewel. Lepas tu sampai satu tahap tak tahan, bunuh diri. Itu yang tonjong bangunan, gantung diri. Masalah jiwa ni tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ngaji tasawuf, insya-Allah kita akan jumpa jalan penyelesaian. Bukan tak ada jalan penyelesaian. Setiap penyakit ada ubat. Memang penyakit jiwa ni memang masalah. Memang bahasa psikiatrik ni tuan-tuan sekalian, main dengan tasawuf insya-Allah. Tapi bondo yang betul lah. Kalau jadi bondo tak betul, jadi isim lah pula. Jadi kita punya nak ubat penyakit dengan sallallahu yang bertasawuf yang cantik mana. Sebab dia main bahagian jiwa gitu. Sebut nampak tenang, tapi dalam hati Allah sahaja yang tahu. Jadi macam tadi lah, saya tak boleh lupa salah orang tu kepada saya. Saya dah maafkan dosa dia. Kenapa saya tak boleh lupa ustaz? Fitrah. Benda tu fitrah. Dia jangan sampai merosakkan ibadah. Jangan sampai kita jadi pendendam. Pendendam ini akan merosakkan jiwa kita. Benda tu fitrah. Kita boleh kawal lah. Nah, ada orang cakap, ustaz boleh tak saya lari pada dia? Boleh. Daripada kita sakit hati jadi pendendam, tengok muka dia, ingat benda yang dia buat gitu. Jadi jalan apa? Kita tak boleh tahan. Lari lah. Hindari daripada dia. Itu salah satu tuan-tuan sekalian. Dengan kawan kita kan, elok berniaga sama-sama, dia tipu gitu. Dia buat benda tak elok. Ya Allah, sakit hati. Lepas tu kedai tu, hari-hari kita lalu jalan tu. Jangan lalu jalan tu, lalu jalan lain. Sungguh. Kalau tak rosak jiwa kita, tuan-tuan sekalian, dah lah kena tipu, jiwa pula rosak. Kita kena rawat jiwa kita. Takkan masalah keduniaan ni kita bawa sampai akhirat pun rosak. Nah, lagi-lagi yang tipu tu orang agama. Lagi-lagi yang tipu tu orang yang baik, yang pakai kopiah, yang ada janggut, ada sorban. Lepas tu kita babitkan semua. Ini semua ustaz, semua tak boleh pakai, kita cakap. Waliyadzubillah. Nampak? Allah Rabbi. Ini kalau betul-betul ibu ayah hayati, masya-Allah, tenang jiwa kita. Sungguh. Dosa banyak mana sekalipun, bukan kita selesa dengan dosa. Kita nak rawat diri kita ni supaya tak jadi orang yang tidak mahu memaafkan diri asbab kekhilafan yang lalu. Maafkan diri, bagi peluang ke diri ni, taubat, itulah kerja kita. Kalau serabut macam mana ustaz? Istighfar, zikrullah, itu jalan nak lembutkan hati. Bagi tahu, ya Allah, tenangkan hati, ya Allah, buka pintu hati ni, ya Allah. Sebab yang selesaikan masalah ini Allah, yang beri masalah Allah, yang selesai masalah pun Allah Ta'ala. Yang buruk kau, yang manis kau, yang pahit kau, semua datang dari Allah Ta'ala. Rawat jiwa kita tuan-tuan sekalian mengenai taubat. Sebelum ni kita dah bincang mengenai peringkat-peringkat taubat. Kena ingat balik salah-salah kita yang dulu. Apa yang kita buat ke orang, ingat balik salah-salah kita yang dulu. Jadi serabut kita nak bayar fidyah, lepas tu nak ganti sembahyang 30 tahun tinggal, 40 tahun tinggal. Kalau tak rawat tuan sekalian, kita akan jadi putus harapan. Harapan kita putus untuk bertaubat. Itu bisikan syaitan. Ingat, itu bisikan syaitan. Jangan lemah deh. Ni benda ni dengan jelas kena kuat. Lepas tu jangan satu tahap lantaklah dan tak nak peduli lah. Dia teruskan ibadat tapi masalah tak selesai lagi. Jadi ke akhirat nanti tak selesai juga. Jadi sampai selesaikan masalah kat sini, bukan ke akhirat. Akhirat dia lazar. Akhirat Allah Ta'ala akan balas, akan mizan, timbang. Sampai selesai kat sini. Kita kena selesaikan masalah ini kat sini. Allah Ta'ala bagi jalan, ya, Allah bagi jalan dah. Allah hantar ulama banyak, karang buku banyak, lepas tu kelas banyak. Masuk kelas tuan-tuan sekalian, belajar, dongai elok. Jangan buat benda lain, tak jadi.
Kita takkan faham apa yang kita duduk. Jadi umur kita ni makin lama makin meningkat, makin lama makin bodoh, makin lama makin meningkat. Jadi apa yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan kita, melainkan keredaan Allah Ta'ala. Kecewa dengan makhluk ni boleh kecewa, jangan sampai rosak akhirat. Itu kita nak kecewa dunia sekalipun, sebab itu fitrah. Hidup dunia ni memang tak adil. Memang tak adil, memang tidak boleh nak sempurnakan nafsu. Kita buat baik, orang pula anggap macam ni. Kita buat macam ni, orang anggap macam ni. Memang tak ada masalah. Dunia ni bukan tempat untuk selesaikan masalah, untuk habiskan masalah, selesai ke akhirat. Kat sini tuan-tuan sekalian, kita nak bawa diri kita, lepas tu kita nak, bukan nak jadi masalah kita habis semua settle, tak ada. Dia akan datang. Itulah yang dinamakan imtihan, ujian dugaan Allah Ta'ala. Lagi-lagi bertaubat. Ada orang rasa tertokan sampai menangis-nangis tuan-tuan sekalian. Ya Allah Ustaz, bersalahnya saya Ustaz. Ya Allah, tak boleh tahanlah Ustaz, banyak dosa Ustaz. Jadi bagi tahu dengan jelas, apa yang kamu buat ni bagus, tetapi jangan sampai rosakkan kamu punya akhirat. Adakah kamu tiada peluang? Ada peluang. Selagi jasad dengan roh bercantum, maknanya ada peluang. Ada peluang lagi. Kita bagi peluang diri kita. Yang penting motivation bagi tahu sekalian, bagi peluang. Bagi peluang diri kita untuk bertaubat, bagi peluang untuk kita amal soleh. Dan lagi satu, kita lihat kalau buat macam mana pun Allah Ta'ala tak terima dan punya amal. Waliyadubillah. Allah terima tuan-tuan. Macam mana sekalipun Allah Ta'ala terima. Dah 60 tahun Ustaz bergelumang dengan maksiat. Nak cakap perempuan, nak cakap minum khamar, nak cakap berjudi, apa benda dosa yang saya tak buat Ustaz. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu nak kuatkan hati kita, rawat hati tuan-tuan sekalian. Yang penting jangan putus asa. Orang sekeliling tak nak pandang Ustaz, orang tak boleh terima, anak tak boleh terima, bini tak boleh terima, saya tak ada harapan. Bisikkan syaitan. Begitu kawan. Itu bisikkan syaitan. Saya ni jadi sampah masyarakat Ustaz. Nampak? Allah Rabbi. Ini seronok tasawuf ni. Dia rawat jiwa kita tuan-tuan sekalian. Dia rawat hati kita. Rawat hati betul-betul. Nah, itu ulama bagi tahu berulang. Biarpun kita berulang baik, jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Nah, tu deh. Nah, jadi benda tu rawat. Jiwa kau jadi kental, jiwa kau jadi kuat. Ada satu ustaz pergi Seri Petaling masa nak keluar 4 bulan masa tu kan. Nampak orang Indonesia, dia datang tahun berapa? 2007, graduate 2008, 2009. Masa nak keluar 4 bulan, nak keluar tabligh 4 bulan. Dah lepas habis student belajar. Jadi apa kita ambil semayang dia ambil, tengok dia sing-sing tangannya penuh dengan tatu. Dia tak boleh hilang. Lepas tu ustaz bondol polis sikit, ustaz tengok lama orang tu. Umur 17 boleh 8 boleh. No. Habis 23, 22, 23 macam tu lah. Habis graduate jadi tengok muka orang tu, lepas tu dia seng-seng tu penuh, tak nampak kulit. Ingatkan kebondol ni rupa tatu. Lepas tu ustaz pergi ke dia, ustaz usik. Ustaz usik dia tak marah. Dia agak masa muda dia agak. Boleh hilang tak? Enggak bisa. Dia agak Indonesia tak boleh hilang. Tapi yang hebat tuan-tuan sekalian, dia bagi peluang diri dia untuk bertaubat. Kalau dah tatu satu badan, bukan kat tangan, tengok kat sini pun bertatu. Mana satu badan? Kalau bertatu memang pailang habis. Mafia habis tuan-tuan sekalian. Tak boleh hilang satu badan. Tak hilang macam tu. Singkap kat kaki tatu, niat tatu, pohon tatu, buka baju, wa iyadzubillah, penuh dengan tatu. Yang kita nak belajar hari ni tuan-tuan sekalian, dia bagi peluang diri dia. Dah macam tu memang pailang habis. Bagi peluang tuan-tuan sekalian. Nah, bagi peluang pakai sunnah, bagi peluang itu, dia tidak putus harapan minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nak memang coba, kisah lalu dia dah bertaubat akan dosa-dosa dia. Dia bukan selesa akan dosa dia, tidak. Mana yang nampak kat sini tuan-tuan sekalian, apa yang kita nak bahaskan malam ni, bagi peluang. Ingat, maafkan diri. Jikalau kita kategori orang melakukan dosa-dosa terhadap Allah Ta'ala, bagi peluang. Kalau kita buat dosa dengan kawan kita, bagi peluang untuk bertaubat, minta maaf. Kalau kita tak bagi peluang, itu jadi sombong tu. Itu jadi bongkak. Kita tak bagi peluang untuk diri kita berbaik dengan jiran kita. Kita tak tegur jiran 20 tahun. Sebab apa benda yang berlaku? Kita tak bagi peluang. Kita orang dah belajar, kita kena bagi peluang. Bagi peluang berbaik dengan jiran. 15 tahun tak bertegur.
Kita gaduh dengan kawan-kawan kita dalam masjid, bagi peluang, maaf balik, minta maaf balik, betulkan jalan balik. Jangan kita tambah, jangan sombong, jangan ego. Itu sebab kena bagi peluang dari diri kita. Dalam satu kumpul, satu masjid, kita bergaduh dengan ahli Korea, bagi peluang. Bagi peluang diri kita, minta maaf tuan-tuan sekalian. Itu dah jalan. Kalau tidak, kita dihantui benda ni. Memang hantu tu. Memang berhantu benda ni tuan-tuan sekalian. Memang berhantu. Rasa salah, nak duduk macam ni pun tak sedap, dalam mesyuarat pun tak sedap. Kita dah mesyuarat, duduk ramai-ramai, yang buat tu nak bincang masalah ahli Korea. Jadi kalau dalam tu dah berkecamuk, dalam tu dah beramuk, macam mana masalah nak selesai? Itu sebab dengan Allah, bagi peluang betul-betul pada diri kita, bagi peluang. Ya Allah, bagi peluang, ya Allah, maaf kesalahanku ya Allah, macam mana dia buat sekalipun. Itu sebab jangan jadi pendendam, rosak jiwa tuan-tuan sekalian. Kita hidup bukan lama, betul tak? Tak tahu besok meninggal, tak tahu besok kawan kita dah meninggal. Bila kalau kita nak minta maaf dengan dia, dengan adik-beradik itu, dengan tu. Sebenarnya antara jiran dengan adik-beradik, untuk siapa yang sampai dulu jiran dengan kawan-kawan sampai dulu, adik-beradik tu jauh. Kita duduk Saman Selatan, adik-beradik duduk Ipoh, duduk tu, duduk Nia. Yang datang dulu siapa? Orang yang dokek. Yang kita call siapa? Orang yang dokek untuk bantu kita. Bagi peluang tuan-tuan sekalian untuk bertobat. Ini motivate. Ni, memang ini penyakit psikiatrik jiwa dengan Allah akan terhapus apabila kita faham mengenai jalan-jalan para abid. Itu deh. Kita duduk macam ni kat sini kan. Kadang-kadang dalam diri kita duduk dalam kuliah lah. Kita duduk dalam majlis lah. Lepas tu hati kita menjaga, macam mana kawan-kawan kat luar tak datang, buat apa kat rumah tu entah buat apa, entah tak jadi apa, alih neraka semua tu nampak. Kita duduk dalam kuliah, kita boleh beranggapan macam tu. Itu penyakit jiwa lah. Sungguh. Datang tak ketenangan tu datang tak tuan sekalian? Tak datang. Ya Allah. Cuba kita renungkan, kita duduk dalam masjid, kita jadi orang yang bertanggungjawab menguruskan masjid. Lepas tu dalam keadaan kita bersengketa dalam masjid. Waliyahzubillah. Jadi saya masalah tak kita bagi peluang. Dengan izin Allah bagi peluang pada diri kita. Bagi peluang betul-betul. Salah macam mana dengan izin Allah bagi peluang. Kalau terasa hati kita dah maaf, terasa itu fitrah. Jangan serabut, itu fitrah. Memang itu fitrah. Luka tidak akan sembuh macam tu, dia akan tinggalkan pagut. Pagut itu nak hilangkan susah. Kalau sikit dia buat mungkin boleh hilang. Kalau banyak mendalam, fitnah lah, itulah, inilah, memang dengan izin Allah payah kita nak lupa. Benda tu fitrah. Dengan pasangan kita pun sama. Jangan jadi dendam dengan pasangan kita. Jangan berdendam dengan pasangan kita. Maafkan, jadi orang yang pemaaf. Jiwa kita tak sakit. InsyaAllah, tuan-tuan sekalian, ya Allah. Main jiwa kalau sakit dan sekalian seroboh-serobi tak penuh. Kita tak senang lagi-lagi kita dah berumur ni kan. Ya Allah. Nampak tuan-tuan sekalian. Ustaz nak bahas apa yang ulama bagi tahu ni. Mana dia ulama bagi tahu dah taubat dah, buat balik taubat, buat balik taubat. Jangan putus asa. Jangan putus asa dalam diri kita. Rawat betul-betul tuan-tuan sekalian. Itu yang kadang-kadang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kadang-kadang kita tak dapat cegah fahsyak dan munkar sebab masalah hati. Masalah bunuh hati ni berkecamuk, tak selesai. Kena selesaikan tuan-tuan sekalian. Ingat waktu kita nak mati nanti. Ingat waktu dunia ni bukan saya hidup selama-lamanya, saya akan kembali kepada Allah Ta'ala, saya kena selesaikan masalah-masalah yang ada atas muka bumi semahu yang kita boleh. Kalau tak mampu nak selesaikan masalah, kita tak boleh nak minta maaf dengan orang, kita jadi takut, kita jadi sogan, takut orang ketawakan kita. Ulama cakap jalan akhir banyakkan ibadat. Ustaz dah bincang lah sebelum. Banyakkan ibadat, banyak, nanti ke akhirat takut dia tuntut, kita kena bagi. Itu deh. Tapi itu bukan jalan selamat sebenarnya tuan sekalian. Jalan selamat ulama tekankan pergi. Sebab itu salah kan? Baik, perenggan bawah. Janganlah anda lemah untuk bertaubat daripada untuk melakukan dosa. Jangan anda lemah untuk bertaubat daripada melakukan dosa. Jangan lemah tuan-tuan sekalian. Sebab kita ni memang tak lari daripada benda. Kita tak nak benda ni. Minta Allah Ta'ala lindung. Kita memang tak nak benda ni, minta Allah Ta'ala lindung. Jadi untuk betulkan jiwa hati kita ni, jangan jadi serabut. Nak jadikan ibadat kita diterima Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan lemah untuk bertaubat. Sentiasa tuan-tuan sekalian untuk mengakui kesalahan. Sentiasa rawat diri kita. Tak tu kita akan jadi apa? Kita akan jadi
Jadi macam mana kita nak nyampur dengan orang-orang baik ni, jadi tak boleh lah macam ni dan dosa macam ni. Kita nak berdamping dengan tok guru ni, kita jadi payah sebab kita tahu kita banyak dosa. Ya Allah, tak layak lah, ya Allah, tak layak. Sudah kita tak nak berdamping. Patut kena berdamping. Patut kena berdamping, tuan-tuan sekalian. Kalau kita berdamping dengan orang jahat, kita akan dapat dia punya serpihan dia tu, abu-abu dia tu. Kalau kita berdamping dengan orang baik, kita akan dapat kebaikan dia. Walaupun kita tak boleh keseluruhan, tapi dapat serpihan abu-abu dia tu. Itu sebab kita nak damping. Mana lagi Allah kata sekalian, jangan rasau kita ni lemah untuk bertaubat. Damping lagi tuan-tuan sekalian akan orang-orang alim ini. Rapat lagi. Kita jadi apa? Jadi macam mana aja kita jadi down nak campur dengan ahli masjid. Orang yang apa dengan zawai istiqamah, yang duduk macam ni, contoh dengan tok imam dengan tu, kita jadi down nak campur. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kita ni tak tahu nak boleh nak salahkan diri sangat-sangat sebab dosa-dosa yang lalu. Tidak. Jangan lemah benda ni tuan-tuan sekalian. Itu bisikkan syaitan, lemah. Jangan. Ya Allah. Allah Rabbi. Kita tak nak benda ni ada pada diri kita. Teruskan tuan-tuan sekalian untuk bertaubat. Allah sayang kita. Allah jadi orang bertaubat ni, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendampingi akan orang-orang yang bertaubat. Allah tidak lihat kesalahan, Allah lihat akan taubat, pendamaian yang berlaku. Nah, itu yang Allah taala lihat. Jangan sekali-kali anda berputus asa untuk mendapat keampunan Allah dan rahmatnya. Dan janganlah syaitan menghalang anda daripada bertaubat dengan sebab anda melanggar taubat yang dulu itu. Nampak? Jadi kita ni tidak putus asa dalam konsep perenggan yang dalam Qusat 65 daripada 65 sampai 66. Konsep yang ulama nak bawa, jangan kita rasa lemah, kita langgar benda tu, kita janji taubat, lepas tu kita buat balik, janji taubat, benda buat balik. Benda ni tuan-tuan sekalian berlaku kepada seorang sahabat nama dia Nur Aiman. Nur Aiman ni tuan-tuan sekalian, orang yang peminum. Nur Aiman ni, dia beberapa kali tertangkap dengan Nabi, tertangkap tuan-tuan sekalian, janji tak nak minum, minum lagi, janji tak nak minum, minum lagi. Tapi apa terjadi kepada Nur Aiman? Apabila sahabat bagi tahu la'natullah Aiman, Allah Taala melaknat Aiman. Rasulullah tahu sahabat, jangan kamu berkata begitu. Sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul, tapi peminum. Tapi Nur Aiman itu peminum. Nur Aiman itu peminum. Rasulullah beritahu dia mencintai Allah dan Rasul. Bahkan separuh riwayat beritahu dia dicintai oleh Allah dan Rasul. Rasulullah sangat sayang kepada Nur Aiman yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah amat mencintai Nur Aiman walaupun dia seorang peminum. Nampak Nur sekalian, taubat Nur Aiman, apa dia buat? Nampak kebaikan Nur Aiman walaupun dia riwayat beritahu dia peminum. Sahabat Nabi peminum. Nampak? Peminum, orang khamar, minum khamar, buat benda yang pelik-pelik, sampaikan dia moleh kendaraan tetamu Rasulullah yang datang daripada barat, daripada Rom, daripada jauh, luar Arab datang nak tahu Islam, parking unta kat situ, masuk berbincang dengan Nabi, terangkan mengenai Islam. Lepas tu bantai dia moleh unta tu tuan sekalian, terpisah badan dengan kepala. Nampak macam mana pelik Lepas tu dia dia tompah catering lah, orang masak tompah-tompah bagi semua sahabat makan. Dia ajak Rasulullah makan, sahabat makan, tompah catering habis semua. Dah selesai makan, dia beritahu, ya Rasulullah, ini tokai catering, bayar Rasulullah. Parah Nur Aiman ni tuan sekalian. Dia jual seorang sahabat nama dia Suwaibid bin Harmalah. Dia jual seorang sahabat. Kisah Suwaibid ni dia ikut Abu Bakar pergi ke Syam. Lepas tu Abu Bakar bawa Suwaibid, bawa yang lain, lepas tu bawa Nur Aiman. Suwaibid ni orang yang amanah. Abu Bakar jaga bagi tugas untuk jaga makanan. Dia dah lapar, Nur Aiman ni minta makan dengan Suwaibid. Lepas tu Suwaibid tak nak bagi. Lepas tu dia sampai satu tahap dia jual Suwaibid. Suwaibid orang merdeka, dia jual Suwaibid. Lepas tu Abu Bakar tabuh balik. Lepas tu Abu Bakar balik Madinah, cerita dengan Nabi. Nabi ketawa sejadi-jadinya sampai nampak geraham Rasulullah. Jadi apa yang berlaku pada Suwaibid, Ustaz nak cerita dalam bahas kita ni, mana benda tu dia berulang-ulang buat, berulang taubat, sampaikan dicambuk, dipukul oleh sahabat, berulang taubat. Mana sampai satu tahap orang macam ni dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kalau tengok Rasulullah dalam keadaan sedih, kalau Nur Aiman ni datang, yang polik-polik, yang orang polik ni datang, dia akan jadi apa? Sahabat akan jadi seronok. Rasulullah kalau sedih datang Nur Aiman, Rasulullah jadi gembira. Nampak?
Jadi kisah ini tuan-tuan sekalian dicerita oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Qaf dalam FB banyak cerita mengenai mengenai Nur Aiman, seorang sahabat Nabi yang peminum. Jadi apa dapat kisah kita daripada apa yang diceritakan dalam kitab-kitab mengenai kisah sahabat Rasulullah SAW. Jadi bodoh ni tuan-tuan sekalian, dia tidak putus asa dengan taubatnya walaupun dia langgar sampai satu Allah Ta'ala mencintai dia. Sebab dia ikhlas dalam taubat, tak kira lah banyak mana dosa dia buat. Nampak? Ini sebenarnya ulama nak bagi semangat bagi kita nak mulakan taubat. Nak bagi kita tidak putus asa dengan taubat. Tu dia. Kadang-kadang kita putus asa, kita menyalahkan diri kita dalam soal taubat. Nampak? Maka sesungguhnya sering bertaubat pada setiap kali berdosa adalah tanda kebajikan. Tidakkah pernah anda mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khayarukum kullu mufattani tawwab." Sebaik-baik kamu ialah setiap orang yang sering tergoda tetapi sering bertaubat. Rasulullah bagi tahu, sebaik-baik kamu ialah setiap orang yang sering tergoda tetapi sering bertaubat, iaitu orang yang paling baik ialah mereka yang banyak diuji dengan bala dosa dan yang banyak bertaubat, kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan perasaan menyesal dan mendengar dan dengan beristighfar, bermohon keampunan daripada yang Maha Pengampun. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan nak galakkan kita buat dosa, supaya kita ni tuan-tuan sekalian tidak silap faham mengenai taubat. Kita tidak silap faham mengenai taubat. Kita tak jadi bonci pada diri kita. Kita bagi peluang diri kita untuk bertaubat. Itu dia. Ulama nak bagi tahu kita supaya kita jadi orang bertaubat. Jangan putus asa walaupun kita berulang-ulang buat salah tu. Dengan syarat kita mukhlis, ikhlas dengan taubat yang kita buat. Dengan syarat itu. Tidak kita jadi apa, jadi serabut ataupun kita tidak mahu mengetahui akan soal taubat dah. Sebab kita tak pernah nak betul dengan taubat kita. Kita taubat, buat ke tak buat ke itu urusan Allah. Kita tak tahu gaib. Kita tak tahu benda yang akan datang kecuali Allah Taala dengan ilmu. Jadi kita tak tahu, apabila kita tak tahu tuan-tuan sekalian, biarkanlah. Kita tak tahu, biarkan, minta Allah Ta'ala lindung kita daripada kesalahan-kesalahan yang lalu. Kalau kita terbuat juga, langgar juga, jawapan dia taubat. Lepas tu potong kat situ terus, kita memang taubat. Yang lain-lain tu biarkan. Lepas tu ulang balik sampai mati. Taubat kepada Allah Ta'ala. Ini motivate kita. Motivate kita supaya kita sering bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Dan lagi hendaklah anda ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Mafhumnya, dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan atau kezaliman diri sendiri kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia mendapati Allah itu yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Kita buat dosa, minta ampun dengan Allah, sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Kita kena faham dari sudut itu. Walaupun orang tak terima gitu. Salah kita ni masyarakat cakap kita susahkan masyarakat, susahkan orang. Kita mahu bertaubat. Kita tidak berputus asa sebab Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertaubat. Kita jadi seorang pemimpin. Dulu kita memang jahat gila-gila tuan-tuan sekalian. Mana rasuah kita tak tolan. Mana duit orang kita tak tolan. Mana duit masyarakat, duit rakyat kita tak tolan. Jadi orang semua tak boleh terima. Kau ni memang pembongak, kau memang penipu, kau memang kurang hajar, kau memang tak layak jadi pemimpin. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian, bona ikhlas, mukhlis, hendak bertaubat. Kalau kita cakap dengan orang, kau ni memang pura-pura, kau ni memang munafik, yang tahu kita tuan-tuan sekalian adalah Allah Ta'ala. Jangan orang herdik, hina kita tuan-tuan sekalian, kita tiada harapan. Tidak, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Yang kita akui kesalahan kita dulu. Nah, kalau kita contoh kita jadi seorang bono itu, orang bagi amanah, khianati amanah tu. Nah, khianati amanah. Orang tak percaya dah. Macam mana sekalipun kau memang pembongak, kita cakap nak taubat betul-betul menyesal pun orang cakap kau ni munafik. Sebelum ni kau cakap macam tu juga tapi kau buat balik. Nampak? Jadi itu masalah kita, itu hak orang, itu masalah kita. Jadi kita pun tuan-tuan sekalian betul-betul bertaubat. Yang kita nak beritahu, Allah Ta'ala mendengar rintihan dan taubat kita.
Jadi dengan izin Allah kita tak akan jadi orang yang berputus asa dengan taubat walaupun masyarakat tak terima. Cubalah kita tawan hati orang kita buat salah tu. Contoh tuan-tuan sekalian, kalau kita buat salah dengan orang, ini motivate untuk kita buat salah dengan orang. Orang tu dah salah kita, tapi orang tu tak rapat macam dulu. Orang tu dah maafkan salah kita kan. Okey, kita pun alhamdulillah tenang hati kita. Lepas tu kita nak buat baik macam dulu. Kita nak jadi dia baik macam dulu. Contoh pergi minum teh sama-sama ke, pergi mana-mana ziarah orang sama-sama, pergi kuliah sama-sama, kita boleh rapat macam tu. Kita tak boleh nak rapat dengan dia macam tu sebab kita dah buat salah dengan dia. Mungkin dia terasa. Jadi kita ni yang orang buat salah ni, kita ni janganlah sangka buruk dengan dia. Mungkin dia tak boleh nak lupa apa, dia tak boleh nak lupa apa yang kita buat dengan dia dulu. Jadi kita biarkanlah dia. Dia dah ampun salah kita pun alhamdulillah. Jangan paksa orang maafkan kita, tuan-tuan sekalian. Biar datang daripada lubuk hati. Kita pun jadi orang yang tidak berdendam, selalu memaafkan kesalahan orang. Kalau tak boleh juga ustaz, istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak, tuan-tuan sekalian, bagi peluang untuk jadi orang yang pemaaf. Jangan kita tutup peluang jadi orang yang pemaaf, kita jadi orang yang pendendam. Pendendam ni, tuan-tuan sekalian, jiwa akan rosak. Kita nak mema'rifatkan mengenai Allah dan ibadat cukup payah. Kalau kita jadi orang yang pendendam, mana dalam hati kita ni, tuan-tuan sekalian, mana najis dari sudut ma'nawiyah ini ada. Najis ada dua kan, satu di sudut hissi, satu maknawiyah. Hissi kita nampak, ain dia ada bondo nampak, itu hissi. Kalau maknawiyah ni tuan sekalian yang tak nampak. Maknawiyah itu najis ada dalam hati, memang payah untuk kita nak menerima togo orang, nasihat orang. Lepas tu memang payah kita nak masuk segala amal ibadat ini, nak capai matlamat kepada ibadah. Payah guna-guna. Sampai satu tahap dongeng ayat Al-Quran pun jadi segabut. Kita pergi masjid dah, kita semayang lah, tapi dongeng ayat Al-Quran ni segabut. Dongeng ayat Al-Quran segabut. Tapi kalau dongeng lagu-lagu yang lagha, yang melalaikan kita, okey. Tapi kita ahli ibadah. Sebab pun salah satu jiwa kita rosak. Sunah. Dia bagi peluang untuk kita taubat akan jiwa kita supaya tidak rosak. Dengan izin Allah, kesimpulan pada malam ini, apa yang ulama nak beritahukan kita tuan sekalian, yang saya syarahkan, yang saya sampaikan, apa yang ulama mahukan. Jadi kita bagi peluang, jangan berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini akhir-akhir buat taubat lah. Sebelum ni ulama bahaskan mengenai taubat, apa kesalahan itu, mukadimah dia, macam mana kita nak selesaikan masalah dengan kita nak bertaubat. Kalau kita tak mampu nak minta maaf, apa jalan penyelesaian dia, ulama dah bagi. Lepas tu kita nak jadi orang yang bertaubat, kita ni jangan serabut dengan taubat gitu. Cantik benar lah sekalian dalam kitab Minhajul Abidin. Ada orang tak suka mengenai kitab Minhajul Abidin sebab susunan ayat tu yang membuatkan kita poning nak faham. Sebenarnya dengan izin Allah, minta Allah Ta'ala bagi kita faham, tuan-tuan sekalian, insya-Allah Allah Ta'ala akan buka jalan. Rawat betul-betul hati kita, tuan-tuan sekalian. Hati kita akan jadi besar, hati kita akan jadi kuat. Apabila kita kategori orang yang memahami akan kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala dari sudut batiniyah, dari sudut jiwa kita. Maka ini ialah urusan penting untuk mensucikan diri najis dosa, iaitu dengan sentiasa bertaubat setiap kali berdosa. Wabillahi taufiq. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita petunjuk, tuan-tuan sekalian, untuk taubat. Allahu Rabbi. Masya Allah. Lepas ni dah habis dah. Kita akan tengok dia punya kesimpulan. Lepas tu masuk bab penghalang. Ini akhir taubat. Jadi akhir taubat, jangan kita berputus asa untuk bertaubat. Jadi orang yang pemaaf. Fikir kita ni akan mati, sampai bila kita nak dendam dengan orang? Tak selesai masalah ke dunia, ke akhirat dia akan bawa. Maka lambeklah kita nak menuju ke arah hakiki kenikmatan dan kesuburan yang berada di dalam syurga Allah Ta'ala. Lambek kita. Lambek bukan delay sehari 2 hari tu. Lambek berpuluh-puluh ribu tahun lambek. Sebab nisbah satu hari dunia sama akhirat bersama dengan 1000 hari dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Allah kita nak jadi orang, insya-Allah nak jadi orang yang pemaaf. Bahasakan diri kita. Bahasakan diri ni dengan izin Allah. Paksa diri ni. Buat betul-betul ni sekalian, kuatkan hati. Datang bondo-bondo yang jahat itu, bisikkan syaitan ataupun kemahuan kehendak nafsu yang jahat. Jadi orang pemaaf, insya-Allah. Jangan jadi orang yang pendendam, akan merosakkan jiwa kita.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk kita amalan sampaikan. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam.